Hai, Assalamualaikum geng. Hari ni kita nak buat satu konten. Okay, first kita kenalkanlah nama masing-masing. Okay, nama saya Ashraf. Okay, nama saya Mirul. Saya Hamidah. Saya Fatin. Okay, hari ni geng, kita nak cakap pasal konten ni. Kejap. Barang kita ni apa ni? Oh, ini adalah pintu gerbang Ustaz. Okay, Kau tahu Ustaz ni kat mana? Ustaz ni dia terletak dekat Bukit Candai, Kuala Kangsar. Oh, dia orang kata apa yang menarik kat Kuala Kangsar ni kan? Sebenarnya banyak je tempat menarik kat Kuala Kangsar ni yang kita boleh explore. Contohnya macam Masjid Budia, Jambatan Jalil, Jambatan Iskandar, Masjid KK dan Nanda Jam. Okey, macam ni. Apa kata kita buat satu vlog, kita cerita tentang sejarah kat Kuala Kangsar ni. Okay guys, hari ni kita nak gerak ke Masjid Budia kan? Okay, so let's go. Kita dah sampai tempat yang pertama yang kita cakap tu. Betul. Ya, okey, kita sampai dekat. Inilah orang kata Masjid Budia ni. Let's go. Dia terka. Pada tahun 1911, ketika berehat di Puan Dickson setelah menjalani rawatan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Mursyidul Azam Shah telah bernazar untuk membina sebuah masjid di Bukit Candai, Kuala Kangsar sekiranya baginda pulih. Kerja pembinaannya bermula 26 September 1913, akan tetapi terjendala disebabkan batu marmar yang diimport dari Itali telah dirosakkan oleh 2 ekor gajah yang bertempur di tapak pembinaan. Oleh itu, masjid ini dapat disiapkan pada tahun 1917. Duka citanya, Baginda Sultan Idris tidak berkesempatan untuk melihat kerana mangkat pada tahun 1916. Okay, dah selesai kita orang punya vlog dekat Masjid Budia. So next location kita nak ke mana? Ke Jambatan Iskandar. Ya betul, jambatan yang penuh dengan sejarah. Jambatan tu orang kata ada sejarah dengan Perang Dunia Kedua. So nanti bila kita sampai sana baru kita cakap serba sedikit tentang jambatan tu. Kita dah sampai dekat Jambatan Iskandar. Tadi kita ada dekat Masjid Budia. Betul. Kalau nak tahu, inilah jambatan yang penuh dengan sejarah lah. Orang kata ada dengan Perang Dunia Kedua. So nanti kita try pusing tengok macam mana jambatan dia punya struktur. Takkan lalu kat sana. Okey, jom, let's go. Jambatan ini dibina pada April 1928 bertujuan untuk menggantikan jambatan Pentun Enggor yang hanyut dalam banjir besar pada 1926. Kira-kira 7 buah tiang perentang keluli melengkung dipasang pada asas konkrit dan tingginya ialah 60 kaki dari aras sungai. Setelah 4 tahun dibina, jambatan sepanjang 308 meter ini siap dibina dan dirasmikan oleh Sultan Iskandar Shah pada 1918 hingga 1938. Sultan Perak ke-30 pada 27 Jun 1932. Jambatan yang indah ini dinamakan sempena nama baginda. Okey guys, sekarang kita ke mana ni? Kita nak ke Jambatan Abdul Jalil. So ni adalah jalan dia daripada Jambatan Iskandar. Oh, ikut jalan dalam ni. Kita ikut jalan dalam lah. Oh. Apa? Akak lawa. Inilah Jambatan Abdul Jalil. Jangan keliru tau, tadi Jambatan Iskandar ya. Iskandaria bukan Iskandaria. Jambatan Iskandar. So ini adalah jambatan yang kedua selepas Jambatan Iskandar. Betul. So kita explore, kita tengok jambatan ni panjang mana dari sudut yang aspek yang berlainan.
Jabatan Sultan Abdul Jalil Shah adalah salah satu daripada 4 jambatan yang menyeberangi Sungai Perak di Kuala Kangsar. Jambatan ini yang menghubungkan Pekan Kuala Kangsar dengan Kampung Sayung ini dibuka secara rasmi oleh YDMM Seri Paduka Sultan Azlan pada bulan Jun 2002. 330 meter adalah panjang laluan jambatan ini. Ia memudahkan perjalanan harian antara penduduk di Sayung dan kampung-kampung di sekitarnya yang mahu menjalankan aktiviti harian di Pekan Kuala Kangsar. Sebelum jambatan ini dibina, penduduk di seberang sungai menggunakan perkhidmatan bot penambang bagi menyeberangi Sungai Perak. Selain itu juga, bagi yang menggunakan kereta, mereka terpaksa menggunakan jambatan Iskandar yang lebih jauh perjalanannya jika hendak ke Pekan Kuala Kangsar. Okay geng, orang kata ya kita nak tengok jugalah kolej di mana Perdana Menteri kita yang ke-10 ni pernah belajar kat situ. Okay, so kat sinilah yang kita, tempat yang kita orang cakap tadi, yang Perdana Menteri kita yang ke-10 pernah belajar di sini. So, kamera sana. Dengar kata MCKK ni dekat dengan Dataran Pavilion. Jom kita ke sana. Menara Pavilion adalah salah satu mercu tanda buat Kuala Kangsar. Pada satu ketika dahulu, Menara Pavilion ini adalah antara salah satu bangunan yang mempunyai sentuhan seni bina rekaan Melayu paling indah yang pernah ada di Kuala Kangsar. Bangunan ini adalah salah satu monumen bersejarah yang ada di Kuala Kangsar dan namun begitu tidak ramai yang berkunjung ke Menara Pavilion ini kerana rata-rata mereka tidak tahu akan kisah di sebalik apakah peranan Menara Pavilion setelah dibina. Inilah dia Dataran Pavilion berdepan dengan MCKK. ya betul Miza. Okey, cuba korang tengok dekat dataran tu ada corak apa tu? Cuba dekat sikit kamera. Alamak. Dia berbentuk macam labu sayung tu. Dikatakan bahawa Menara Pavilion ini digunakan sebagai pusat rekreasi untuk isteri para pegawai istana dan orang penting lain untuk sebarang upacara dan perayaan istimewa. Bangunan ini digunakan sebagai tempat istirahat oleh Sultan Iskandar Shah selepas bermain polo. Okay, lepas ni kita ada lagi 2 tempat yang kita nak pergi. Apa yang betulnya? Tempat yang Tempat? kita pergi. Betul, mantap. Tempat apa tu? Tempat apa tu? Okay, next kita pergi tengok dulu Menara Jam. Menara Jam and then kita pergi ke Lembah. Menara Jam Kuala Kangsar telah siap dibina pada tahun 1939 sebagai memperingati sambutan pertabalan King George ke-6 di England. Malah untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia pada ketika itu tentang kepentingan masa. Kemudiannya, pada tanggal 31 Ogos 1957, simbolik peringatan Menara Jam ini diubah ke sambutan kemerdekaan negara dan sejak dari tarikh tersebut, Menara Jam di Kuala Kangsar ini secara tidak langsung menjadi simbol kebanggaan pembebasan negara dari penjajah. Terakhir kita di mana kita sekarang berada di Lembah. Dan ini destinasi terakhir kita. Okay, so dekat Lembah ni juga, okay, contoh macam hari ni dekat apa ni, arena ni ada jual baju-baju, ada jual makanan. And then dekat sini juga, dekat Lembah ni juga. Okay, cameraman boleh tunjuk dekat sana. Kat sana ada tempat jual-jual makanan tau. So, bila korang nak makan tengah hari ke apa, boleh datang ke sini. Okay, Alhamdulillah geng. Hari ni, tapi sekarang kita dah sampai ke
penghujung konten kita iaitu menerokai Kuala Kangsar. Okey, so contohlah kalau korang datang kat sini dengan family korang boleh naik cruise belakang ni, dia akan pusing sekitar Sungai Perak ni. Daripada sini dia akan pusing ke Jambatan Abdul Jalil, kemudian dia ke sana, kemudian dia datang sini balik. Jadi Nantikan video yang akan datang di lokasi yang seterusnya. so let's go. Aku selalu terkenang-kenang satu hari di Kuala Kangsar di Astana Nan.